بسم الله الرحمن الرحيم. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى، إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى، والأذى في غير المأتى دائم، فهو أشد تحريما من إتيان الحائض. Boleh bagi seorang suami bergurau senda ataupun istimta'. Istimta' ni tutugu kita tutugu pondok terjemuh apa orang panggil ambil kesedapan, ataupun kita panggil bergurau senda lah. Bergurau senda dengan perempuan kita yang tak boleh semayang, yang mari darah haid, darah bulanan dia tu seluruh tubuh badan dia. Cumanya dia tidak boleh bersetubuh. Begitu duduknya. Maknanya kalau perempuan kita tak boleh semayang, kita panggil mari haid, adakah kita sebagai seorang suami ni tak boleh langsung nak bergurau dengan dia, nak jamu tubuh dia, nak gapo dia, apa semua? Kata tuan kita ni semua boleh. Saja hak tak boleh, iaitu bersetubuh dengan dia. Lain pada bersetubuh dengan dia, nak bergurau, nak jamu tubuh, nak dakak, nak gapo semua sekali, tak ada masalah apa. Hamba kena sebut terang tu supaya orang muda-muda tak tahu hujung pakar ni tahu duduknya. Dia orang muda-muda ni belajar agama hanya melalui sekolah kebangsaan. Yang berapa minit sangat seminggu. Benda-benda begini tentulah dia tidak tahu benda lagu ni. Lebih lagi bila takdir Allah Ta'ala dia ni belajar sekolah kebangsaan saja dan tidak mengikuti kelas-kelas perdoaan di balai-balai masjid-masjid begini, maka dia besar dengan tak tahu apa pun. Oleh demikian bila dia berkahwin, maka boleh jadi dalam masa perempuan dia tidak boleh semayang itu dia bersetubuh juga. Sedangkan perbuatan ini haram. Jadi selain daripada bersetubuh, lain pada itu semua sekali boleh. Nak jamu, nak setuh, nak bergurau, nak bergapo dengan perempuan kita yang tak boleh semayang, boleh. Bersetubuh saja tidak boleh. Itu dia duduk. Dan ada sekali lagi yang nak sebut, iaitu dalam surat-surat khabar selalu timbul bahawa pelajaran seks boleh ke tidak kita ajar dalam sekolah. Pelajaran seks ni pelajaran hak ni lah, hak orang lelaki dengan orang jantan ni, orang panggil perkara-perkara sulit di antara lelaki dengan perempuan ni, boleh ke tidak ajar dalam sekolah. Malam ni dia 2-3 malam dah kita belajar seks ni. Kita duk belajar seks, masalah seks. Lebih lagi hak malam ni kita baca ni sambungan daripada hak baru ni. Wa yustahabbu an yuqaddima alaihi alhadis wal mu'anasah wa an yughtiya ra'sahu wa yawdha sawtahu thumma idha qadha watarahu falyatamahal ala ahli hatta taqdiya haid hiya aidan nuhmataha. Ini hak sambungan minggu lepas. Hak minggu lepas ni terang sebut masalah seks. Bagaimana kita laki isteri sebagai orang Islam melakukan persetubuhan. Benda persetubuhan ni bagi kita kapung walau tok lebah belah mana pun malu nak royak. Tapi Imam Ghazali yang dikira bapak tasawuf di muka dunia ni sebut dalam kitab. Sepatut kita kira orang tasawuf kata duk sebut dalam benda-benda gini tok lebah sebab kita ni pemali dah nak sebut. Apa lagi macam Imam tasawuf, apa ni Imam Ghazali sebagai ahli tasawuf. Tapi Islam ni dia tak ada benda hak tak boleh buat. Islam tu tak ada benda. Tak ada benda di muka dunia ni hak terlepas daripada Islam, tak ada. Sejak daripada makan, sampai ke minum, sampai ke tidur, sampai ke dalam katib, atas katib, untuk lelaki isteri pun, cara Islamnya gini-gini. Jadi mau tak mau Imam Ghazali, dia faham keadaan Islam, dia sebut semua. Hatta dia kata, bila kita setubuh, jangan kita sudah dulu. Kita sudah dulu, lok kok orang puan duduk nanti, rasa pun, tengok-tengok, dia sudah, dia pasal tangan dah. Ni jangan begitu. Kata, tu dah, orang tua faham belakang dah tu. Tak kena lebih lagi. Jadi buat lagu tu. Biarlah kata dia dah kita makan setalan kat mana, biar sama sudah. Sama sudah kawan sudah. Itu dia duduk. Falyatamahal ala ahli, maka dialah hendaklah dia beransur-ansur untuk jaga hati isteri dia hatta taqdiya hiya aidan nuhmataha, supaya dia pun boleh siapa hajat dia sendiri. Itu cara Imam Ghazali sebut terang nah. Itu dalam kitab kecil ni. Kalau buka dalam Ihya Ulumuddin sedikit besar ni, panjang lagi.
Ambo sengaja tak sebut dah malam ni. Tak sebut lah. Tapi ada ni sendiri lah. Ahliat boleh tengoklah keadaannya. Begitu dulu. Setara tu pun kita boleh faham keadaan. Cuma dia sebut sepatah lagi, dia kata wa yukrahu lahul jima'u fi 3 layalin min asy-syahri. Dimakruh kita bersetubuh laki isteri 3 malam dalam sebulan, iaitu al-awwal wal akhir wal nusf. Malam sehari bulan, malam penamu, dan malam akhir, malam awal, malam akhir, malam penamu. Malam awal bulan, malam lalu sub bulan, malam penamu. Tu dia kira makruh. Dia ambil dua noh ni, cuma dia kata waru ya karahatu zalika an Ali wa Muawiyah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kata dia disebut-sebut benda ni makruhnya daripada Sina Ali, daripada Sina Muawiyah dan daripada Abu Hurairah. Disebut-sebut bahawa Sina Ali, Muawiyah, Abu Hurairah kata makruh setubuh 3 malam dalam sebulan, iaitu awal malam, awal bulan, tengah bulan dan lalu sub bulan. Kerana apa benda ni berlaku, dia pun tak ada sebut juga, cumanya dia sandar lebih kurang ke atas 3 orang sahabat tadi. Pada tu kata dia, wa minal ulama'i man istahabbal jima'a yawmal jum'ati wa lailatahu tahqiqan li ahadi at-ta'wilaini min qawlihi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man ghasala wa ghtasala. Ada juga setengah ulama yang mengatakan sunat setubuh laki isteri malam Jumaat ataupun dan siang hari Jumaat, kerana nak tafsir hadis rahimallahu man ghasala wa ghtasala. Ada hadis bunyi rahimallahu man ghasala wa ghtasala. Allah Taala beri rahmat pada orang yang mandi dan kepada orang yang mandi sungguh-sungguh hari Jumaat. Jadi nabinya royak, Nabi sebut dalam hadis, bila sampai malam Jumaat ada hari Jumaat, Nabi kata Allah Taala beri rahmatlah kepada orang mandi. Maksud mandi itu berapa dia? Setengah orang takwilnya maksud mandi itu setubuh lah. Jadi Nabi nak kata Tuhan beri rahmatlah kepada orang bersetubuh tu orang doa. Barangnya barang sulit. Maka Nabi sebagai seorang yang jaga sangat lidah dia daripada bercakap benda-benda sulit gini tu, maka Nabi liung-liung dia panggil liwat lecongan sikit supaya apa ni orang faham. Jadi setengah orang hok faham betul juga masuk malam Jumaat mandi kan tak sebab. Tapi setengah orang hok cerdik sikit dia kata tidak mandi tunggu-tunggu gitu. Tidak mandi dia hidup gitu dak. Bersetubuh dulu lepas tu baru mandi. Jadi Nabi nak sebutnya bersetubuh tapi dia sebut mandi. Masing-masing fahamlah. Gitu duduk. Kemudian sambung lagi. Itu mana kata dia? Walahu an yastamti'a bi jami'i badanil haid wa la ya'tiha fi ghairil ma'ta, dan tidak boleh juga kita bersetubuh dengan perempuan kita di bukan saluran dia. Saluran hak setubuh tu saluran depan lah. Tapi dengan sebab kita ni misalnya dengan sebab dia tak boleh sembahyang apa semua sekali, nafsu kita kuat, maka kita bersetubuh ikut saluran belakang, tak boleh, itu haram. Idh haruma ghasyanul haid li ajli al-adha. Kerananya kata dia, bila kita cari sebab kerana apa waktu perempuan kita tak boleh sembahyang tu haram kita setubuh? Bapa yang tidak boleh kita setubuh perempuan kita waktu perempuan tak boleh sembahyang? Jawabnya kerana adha. Al-adha. Al-adha ni maknanya benda huduh, benda kotor lah. Dengan sebab dia mari haid, darah apa semua sekali, pak kita bersetubuh, maka arti kita ni bahasa jenis orang tak milih. Tak kira bersih, kotor pun jumpa orang makan selalu. Ini bukan cara orang Islam. Jadi orang Islam diajar makan benda bersih. Baik makan, baik minum, baik setubuh pun bersih. Jadi bila perempuan mari kotor, maka dengan sendiri orang panggil apa nama ni, kita bila bersetubuh juga arti kita buat satu benda yang azab yang menimbulkan kotor, perangai, huduh apa semua sekali. Jadi kalau waktu perempuan kita mari haid tu pun tak boleh dah kita setubuh, sedangkan dia ni tidak mari sama-sama sekali dalam sebulan je. Tak kira kan? Seminggu dalam sebulan ke berapa semua, maka lebih-lebih lagi lah melalui dubur, melalui hak saluran belakang tu, azab dia berpanjangan siang malam pagi petang, kerana tempat ni tempat najis tu meneru. Maka oleh yang demikian lebih lagi kita kena kata haram bila berlaku persetubuhan di bukan saluran dia.
Itu mana kata dia, wal adza fi ghairil ma'ta daimun. Kotoran di bukan saluran dia tu memang berterusan, bahawa asyaddu tahriman min ityanil haid oleh itu haramnya persetubuhan secara homoseksual orang panggil itu lebih teruk lagi, lebih haram lagi daripada haramnya kita bersetubuh dengan perempuan waktu dia mari haid. Waktu dia mari haid tu kotor juga, tapi lepas pada tu dia bersih. Nya keadaan begitu pun haram juga. Apa kata kalau persetubuhan secara kaum Nabi Lut ini lebih teruk, apa namanya, lebih kotor lagi, berpanjangan siang malam pagi petang jok muda sampai tua pun barang saluran tempat buat sapuh maknanya. Maka tidak boleh sekali-kali kita apa namanya, kita bersetubuh di situ. Wala ba'da inqidaihi wa qabla al-ghusli. Imam Ghazali tambah lagi, wala ba'da inqidaihi wa qabla al-ghusli. Begitu juga perempuan kita yang sudah kering dah darah. Perempuan yang sudah kering dah darah tapi tak ada mandi lagi. Dia tanya, sudah dah weh, habis dah kahwin, kering dah kahwin. Dia tanya ipik-ipik, dia yang tak mandi lagi, kita setubuh dah, dia tak boleh. Biar dia sejak molek darah, dia mandi habis licin, ketika tu barulah boleh bagi laki atau bagi suami melakukan persetubuhan. Selagi tidak mandi, orang panggil mandi ngakak hadah besar, orang panggil ngakak hadah, maka selama itulah apa namanya, kita tidak dibenar sekali-kali persetubuhan. Hadah besar, hadah kecil mandi, itu orang puan-puan hak muda-muda ni reti, kalau tidak ni reti tak tahulah ni. Jadi nak ayatnya kepada orang muda-muda perempuan ni, bila dia mari haid, bila sejak molek darah kering, wajib atas dia mandi meniak. Mandi meniak kata orang kampung. Jadi mandi ni bukan sebagai mandi niat akad hadah besar. Jadi jiru air atas kepala tu niat dalam hati ya, nak akad hadah besar. Gapo dia hadah besarnya? Haid. Jadi syarat dia, rukun dia dua perkara ialah. Yang pertamanya mandi tu mandi dengan niat. Niat sebab tadi lah. Yang keduanya air tu mesti rata. Jangan ada tempat hak kering, baik rambut, baik kulit, baik apa. Dua perkara tu lah yang menjadi syarat utama dalam masalah mandi. Lepas pada tu barulah boleh semaya, barulah boleh puasa, barulah boleh berapa panggil, barulah boleh bersetubuh laki isteri. Kemudian dia kata lagi, wa qawluhu ta'ala fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu harsakum anna syi'tum ay waqtin syi'tum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Apa nama ni? Hendaklah kamu menabur bila saja kamu kanaki. Allah Ta'ala sebut masalah bersetubuh ni ibarat kita menabur. Sebagaimana kita nak boleh padi tahun depan, kita kena tabur tahun ni. Barulah tumbuh molek buah boleh ketan, apa kita pun jadi senelina. Begitu jugalah ibarat bila kita melakukan persetubuhan ni bukan semata-mata nak membuahkan nafsu, tapi hakikatnya mung tabur benih untuk meneguhkan, untuk memanyai-manyaikan zuriatmu. Dan sebagaimana benih padi itu bila kita nak tabur, kita pilih benih baik. Tak kira ni. Benih baik, pihak mardi ke pihak gapo duk buat kajian semua benih nombor sekian tiap-tiap tahun tu benih tu benih molek-molek semua. Begitu juga kita ke Islam, bila kita nak tabur, bila kita nak bersetubuh, arti kita nak tabur benih yang ada pada kita, balik kita jatuh benih, balik perempuan kita siap tanah. Benih yang kita tabur tu kita kira benih molek. Sebab itulah ada bacaan dia, ada cara dia apa semua sekali dalam Islamnya. Tidaklah kata buat dengan membuahkan nafsu, tidak. Baca kita baca dah, kita mengaji dah, itu tak baca ke apa? Ingat kau baca hak minggu lepas. Hak kahwin dah ingat dah ingat. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tu bacaan dia, bukan? Baik. Walau an yastamniya biyadaiha. Tengok benda lima ni pun Imam Ghazali sebut pada kita. Kalau dia kira bagian ni bagian mustahab. Bila isteri kita mari haid, haram tak kita bersetubuh dengan dia. Tapi ada setengah suami, setengah tok lelaki, setengah orang jantan yang syahwah dia kuat. Pan buat lagu mana? Nak pergi bini lain dia tak ada duit. Dia tak ada nafkah. Nak duduk begitu, duduk berasa lapap dah, nak puluh yang lolo dah. Pan buat guna. Tak gitu kan? Kata dia boleh bagi orang lelaki minta perempuan dia
menggunakan tangan dia, tangan isteri untuk mengeluarkan mani. Artinya kita nak mengeluarkan mani sendiri dengan tangan kita tak boleh. Tapi boleh bagi seorang lelaki minta perempuan mengeluarkan mani untuk lelaki melalui tangan dia. Dengan cara mana tu pandai masing-masing lah bagian ini. Bagian sama. Walau an yastamniya biyadaiha. Boleh bagi si lelaki minta perempuan mengeluarkan mani melalui tangan dia, tangan perempuan. Wa an yastamti'a bima tahtal izari bima yashtahi siwal wiqa. Dan boleh juga dia istimta'. Istimta' tadi lah, istimta' maknanya bergurau, orang panggil bercumbu. Orang lain panggil bercumbu dia gitu kan. Cumbu ke berapa orang panggil, berdakak, berpeluk, menggunakan orang panggil kelazatan hidup orang sarak kita. Apa saja yang dia nak bima tahtal izar, dengan tepat di bawah pada izar, bima yashtahi, dengan apa saja yang dia nak, siwal wiqa, selain pada setubuh sakal. Mana hak daripada ujung rambut sampai ke ikat pinggang ni tak pelik lah hak tu. Daripada kepala sampai ke sekat ikat pinggang ni tak berayak pun tak apa dah boleh. Tapi jadi masalahnya hak lepas pada hak bawah pada ikat kilah ni, berapa orang panggil? Bawah pada kilah ni boleh ke tak? Kata dia boleh. Nak jamuh dua, nak gosok dua boleh, tapi setubuh sah minta maaf. Jangan hak tu. Dan bila timbul masalah, kita boleh ke buat setahun ni? Apa hukum? Dari segi boleh tu boleh. Tetapi masalahnya, bila barang ni boleh. Bila barang ni boleh, hak dalam istilah Arab dia panggil mubah, barang haruh. Adakah dengan sebab barang tu barang boleh, kita sebagai orang ni boleh buat lah. Faham tu tak? Bila sebab barang ni barang haruh gak, maka semua orang boleh buat belakang kau. Boleh jamuh belakang, boleh gosok belakang, nak kita orang baru kahwin, tiba-tiba perempuan kita tak boleh semaya. Maka dengan sebab ustaz kata semaya lelaki tak benar kata boleh, maka aku nak gonyos apa, nak gosok sana. Ni terletak di atas orang. Boleh tak boleh terletak atas kita. Kalau kita percaya ke diri kita bahawa gora setara mana pun kita boleh break, kita boleh cenggia, kita melak ke kita, tak ada apa-apa, tak apalah. Tapi kalau kita gua melak labu mata, berapa pernah tak nampak mata, ingat hukum orang tak nampak dah, hati kata janganlah. Kita mengelak dulu lagi. Enam dah gitu mengelak dulu lagi. Oh ya kau retina kita kawan tak boleh. Dia tak boleh semayang, kata semayang rapat kawan mudah kelabu mata. Oh ya gitu selalu. Dan kalau kita buat lagu ni, Tuhan tahu benda lagu ni, kita boleh pahala. InsyaAllah Tuhan ganti kita dengan benda lain. Ya, kita tidak buat masuk rapat dengan rupuan kita kerana kita yakin bahawa kita tak boleh kontrol diri kita. InsyaAllah Tuhan ganti dengan benda lain. Dia beri pahala kita ko. Lepak gano, dia beri iman kita makin kukuh ko. Dia beri kita akhirat ke layanan yang lebih membuahkan lagi ko. Pandailah Tuhan buat. Kerana Tuhan tahu ketika kita orang panggil gerakan duk menanggung nafsu kita, duk tahan nafsu ni, ketika itu tidak sia-sia. Innallaha la yudhi' ajral muhsinin. Allah Taala tidak akan sia-siakan pahala orang buat budi, buat jasa. Kita boleh juga isteri main dengan tangan. Tangan mana boleh? Kiri ke kanan? Allah gitu mu tanya. Allah buat tanya ni untuk orang muda dah kata ni. Orang yang buat tak ada dah apa dah. Tolong orang muda. Buat tanya boleh orang apa ni hukum tangan mana kita nak lok kat repuan kita mengeluarkan mani kita. Tangan kanan atau tangan kiri. Imam Ghazali tulis dalam kitab ninya walahu an yastamniya biyadaiha. Biyadaiha ni terjemuh dia dengan kedua-dua belah tangan. Yadain tasniah, orang panggil tasniah. Jadi kedua-dua belah tangan, nak lek kiri, nak lek kanan, boleh berlaku. Allah Imam Ghazali pun jelas molek. Jadi hak tadi yang sebut tadi. Pelajaran macam ni boleh kalau tidak kita ajar dalam sekolah? Jawabnya boleh. Baki lagi untuk siapa, murid umur berapa kita nak ajar, ni terletaklah di atas budi bercara cikgu lah. Nom lagu ni orang tidak ajar kepada sekolah menengah, orang tak boleh ajar bukan ni. Sekolah lagu mana terserah lah. Boleh jadi peringkat sekolah menengah, tahun akhir sekolah menengah tu boleh ajar. Kerana boleh jadi kalau kita ajar benda-benda begini kadang-kadang gerak rimah tidur. Bodoh kau tak tahu gapo sekarang kita geduk ajar lagu ni.
Itu orang panggil memecahkan selera dia. Tak ada pasal-pasal. Nak bini muda, kok nak bini cepat, kok berapa, ya timbul masalah pula. Terletaklah di atas keadaan guru, cikgu, kok ustaz, kok yang mengajar. Tapi peringkat universiti, memanglah boleh ajar. Dan malam ni kita ni orang universiti Melaka malam ni. Begitu kan. Ada lagi orang nak tanya? Tak ada lagi. Walahu an yu'akil al-haidha wa yukhalitaha fil mudaja'ati wa ghairiha. Walahu, dan boleh bagi si suami makan sekali dengan perempuan dia hak marihid. Mana walaupun perempuan dia kita tak boleh semaya, dia marihid. Ada kau tak boleh kita makan sekalian dengan dia? Jawabnya boleh. Dia menanuk, dia lepas tu sudah dia bubuh nasi, kita ajak makan duduk sekali, berapak-rapak sopong dengan kita bulan madu. Tak ada apa-apa. Duduk sekali. Wa yukhalitaha fil mudaja'ati. Dan juga boleh dia terang lagi, jelas lagi. Dan juga boleh bercampur yukhalata fil mudaja'ah. Bila kita tidur, kita boleh tidur sekali. Makna sebagaimana kita waktu dia boleh sembahyang tu kita tidur sekati dengan kita, berdakak dengan dia, kau bergapo pun dalam masa dia tak boleh sembahyang pun boleh supaya tolong dengan sekala lah tidur. Belakang kalan tak ada apa-apa lah. Cumanya tubuh so tak boleh. Tubuh so tak boleh. Dan terserahlah kepada kita sebab tadi lah. Kalau kita berasa boleh beri kita makan molek, tak ada apa-apa. Tapi beri hak baca barang tak boleh lah. Tak boleh. Wa minal adabi alla ya'zil. Nah kata dia wa minal adabi alla ya'zila. Setengah daripada adab, setengah daripada tata susila yang baik, adab yang mulia ialah dia tak boleh azal. Azal maknanya kita panggil tabul luar kawasan. Galo molek, gerak molek, hari nak menabur tabul luar. Tabul luar ada juga tabul luar. Kita sini ada ke tidak pasti tabul luar ni, tapi orang Arab dia buat. Orang Arab ni buat tujuannya banyak perkara. Satu daripadanya dibimbang takut bila setubuh dan kita tabung benih kita pun dalam rahim perempuan kita, dia bimbang takut anak yang ada dah tu jadi cacat. Kalau kita setubuh dengan seorang isteri yang masih susu, masih menyusu orang panggil, ketika tu kalau kita setubuh dan benih ni jatuh dalam rahim, maka air susu tu dia uguh. Air susu yang terbit, dia ada labu susu perempuan kita yang sedang disusui oleh anak kita tu, kabarnya dia jernih. Zat protein dia tidak cukup, yang menyebabkan anak kita hak duk isap pek tu tidak dapat susu yang benar-benar pure, yang benar-benar orang panggil menjadi makanan bagi dia. Kerana ketika tu perempuan kita sudah jadi mengandung, maka daya labu susu untuk mengeluarkan susu yang baik tidak ada lagi. Maka dia bimbang takut anak esok ni bila besar kelak tidak cergah dalam naik kuda, dalam perang, dalam berapa pun sajalah kerana waktu dia pek tu, waktu dia bersusu tu, susu dengan susu yang jernih, yang tidak cukup protein, dia tidak cukup zat dia. Oleh yang demikian, bimbang takut anak yang ada dah ni makan susu yang jernih, maka orang Arab selalu guna azal. Azal maknanya tabur luar. Galo apa ni gerak cukup dekat bila nabur tabur luar. Bimbang takut mengandung. Kata dia tu yang kita ni kata hak molek tak sah azab. Hak molek tak sah azab. Walaupun perempuan kita sedang menyusu anak kecil, tapi bila kita setubuh dengan dia, setubuh macam biasalah. Kenapa? Fama min nasmatin qaddarallahu kaunaha illa wahya kainatun. Kerana tu yang kita ni kata tidak ada satu nasamah. Nasamah ni kita panggil nyawa roh lah. Tidak ada sebagai roh baru yang Allah Ta'ala takdir untuk nak mengada, mesti ada lah. Sebagai anak hak baru. Bila Allah Ta'ala takdir nak mengadakan dia, walaupun kita tabur luar, dia ada juga. Kerana kadang-kadang kita nabur tu, tabur luar tapi ada hak tupuh. Ada hak tupuh sebutir duanya masuk dalam hak bekas nabur, itu tumbuh juga. Dan kalau mengikut kajian doktor, mani daripada laki-laki ni, dia walaupun kita panggil air mani, kita panggil air, tak kata kan? Hakikatnya bukan air. Bukan air, cuma sebut term Melayunya air. Hakikatnya dia ni, kalau kita tengok dalam gambar ni, supaya ibu cuka. Supaya ibu cuka, ataupun kita kata kalau kapung kat sepuluh anak budu. Anak budu hok baru beranak tu. Ugak-ugak lah. Dia benda sepatu. Dia ugak-ugak belakang. Dia ni, kalau kira bilang, berjuta-juta. Sekali kita setubuh, tubik barang ni berjuta-juta.
Tapi nak tengok tak boleh. Nak tengok dengan mata tak nampak. Kerana barang terlalu amat halus. Dalam hak juta-juta ni, so je. Seko je hak jadi orang. Hak baki lagi tu, maknanya tak jadilah. Hak Allah Ta'ala terkedir nak jadi kita, so daripada hak juta-juta. Jadi kata dia, bila kita bersetubuh, kadang-kadang bila siapa berasa kita nak keluar mani, kita cabut tabul luar. Kata dia, belum daripada boleh jadi dalam masa kita duk tengah syok, orang panggil duk tengah syok, duk tengah gairah tu bik dah. Tapi kitanya gi cuah luar tu, hak tupah tu hak jadi kadang-kadang. Jadi ulihan mereka kata dia, hak mana benih, hak nak jadi anak dia jadi juga. Walaupun tabul luar pun, kerana boleh jadi tubik dulu lagi daripada kita dengan keadaan tidak sedar daripada kita ataupun dengan luar daripada ikhtiar kita. Jadi ulihan mereka tak usah tabul luar lah kata dia. Pakai tabul dan doga kita gagal lagi, rasa gerak lagi, rasa apa tabul luar lain. Fama min nasamatin qaddarallahu kaunaha illa wahya kainatun. Maka tidak ada sebagai nyawa baru yang Allah Ta'ala takdir nak mengada, dia mesti ada. Walaupun usaha kita mentiadakan dia. Fa in azala faminal ulama'i man abahahu wa minhum man ahallahu birdaha wa harramahu biduni ridaha. Baiklah, tadi kata dia adabnya tak usah kita azal, tak usah tabur luar. Tapi kalau kita azal juga, tabur juga luar, apa hukum? Apa hukum kita tabur benih kita luar daripada tanah yang subur? Kata dia, faminal ulama iman abahahu. Ada di antara ulama yang mengatakan boleh, wa minhum man ahallahu birdaha, dan ada orang yang mengatakan halal tapi kena minta izin dulu, minta izin pada perempuan. Kita royak kat perempuan, kita ni anak kecil lagi. Jadi kalau setubuh tu pas tabur dalam demo, maka boleh jadi kita dapat anak baru. Maka anak kita hak sedia boleh jadi tidak cergah, boleh jadi tidak sihat. Belah mana tah kalau kawan tabur luar. Kalau dia kata leh abang mun nak doakan anak. Tak boleh, tak ada apa-apa, tak boleh. Maka ketika tu abang lah punya pasal cari harta banyak. Tu dia duduk. Wa harramahu biduni ridaha. Dan ada ulama yang mengatakan haram tabur luar sekiranya perempuan kita tidak izin. Kalau dia kata leh hamba tak benar. Hamba nak anak walau belah mana banyak pun hamba berasa bahagia, hamba berasa muju nikmat Allah Taala beri pada kita anak ramai. Ketika tu tok lelaki tak boleh tabur luar. Ada kata tabur luar juga haram. Kenapa tidak diredai oleh isteri? Kalau sama suka tak apalah. Sebulan ni timbul kalau sama suka, perempuan kita pun suka tabur luar, si laki-laki pun suka tabur luar, tak ada apa-apa. Kata dia li alla yu'dhiha. Ya apa nama ni? Maknanya yang ulama kata haram tabur luar sekiranya orang puan kita tak benar. Kalau puan kata tak benar tabur luar, maka ketika tu haram kita tabur luar. Apa? Li alla yu'dhiha. Illat yang jadi haram ni ialah supaya tidak menyakitkan hati perempuan. Islam ni punya cermatnya jaga hati orang tino. Cermatnya dia jaga muasyarah, mukhalatah kita laki perempuan ni hingga sampai setara tu pun tak boleh. Kalau perempuan kata tak boleh, tak boleh amun nok kanuk. Kita berluar juga. Bila-bila dia tak benar pun, arti kita melukakan hati dia. Dan melukakan hati perempuan dengan tidak sebab ni haram. Tu dia duduk. Jadi arti kiyah gilah. Sebarang-barang kerja buat kita sebagai seorang tok lelaki yang menyakitkan hati perempuan haram. Itu dia. Sebarang gerak langkah kita yang menyakitkan hati perempuan haram. Masalah sakit hati. Timbul masalah kita madu. Bini 2, bini 3, bini 4. Jadi hak bini tua ni sakit hati lah. Kerana tok lelaki dia madu dah dia ni. Sakit hati lagu ni salah tok lelaki kau salah dia. Si laki-laki mempunyai kuasa untuk kahwin 2. Harta dia banyak, tubuh dia sihat. Makan sepinggan tak cukup, dia kena nambah. Jadi lagu mana nak buat? Kita nak nambah, dia tak sibui. Kitanya power besar maknanya. Ram pun 300 cc misalnya. Nak makan lagu mana? Lagi dia kan. Horsepower tinggi. Jadi ketika tu dia marah, tak kena dia pergi marah. Dia pergi sakit hati kerana tok lelaki bini 2, bini 3, bini 4, sedangkan tok lelaki ada kemampuan untuk kahwin. Itu dia duduk. Jadi orang lagu ni orang panggil orang yang orang panggil kepentingan diri lah, berkepentingan diri. Nak jaga dia seorang, tak ingat ada orang lain. Nak dari segi bancian sekarang si laki-laki dengan si perempuan ni ramai perempuan ada.
Dia pejabat ramah kerja. Apa nak kira pejabat lah. Kira ni, pejabat pendaftaran. Pergi ke pejabat pendaftaran tengok banyak mana lelaki dengan puan, ramai orang puan. Sebabnya ramai orang puan ni banyak sebab. Pertamanya kata dia kerana orang lelaki kerja kuat, maka mati dia lebih cepat. Kerja dengan sebab kerja orang lelaki ni lebih kuat, maka mati dia cepat. Lebih-lebih lagi pula, bukan sahaja kerja dia kuat, makan ni tak cukup. Sistem permakanan di negeri kita, di negeri jajahan ni tak cukup. Mana orang panggil vitamin, kalori, orang panggil hararah zatiah ni, kalori ni orang panggil tak cukup. Maksudnya kita orang buat kerja ni, vitaminnya banyak ni, proteinnya banyak ni, berapa lagi kanji yang banyak ni, kita boleh makan, tiba-tibanya dengan sebab kemiskinan yang berlaku di negeri kita, negeri orang, maka menyebabkan tenaga yang tubik lebih banyak daripada tenaga timah balas masuk. Menyebabkan kita makin cepat mati. Cepat mati tak ada tua, cepat mati kerana sakit, cepat mati kerana bawah, cepat mati kerana... Perempuan dengan sebab kerja dia tidak menggunakan rem, maka dia sendiri dia lama mati. Itu dia satu daripada sebabnya. Selain daripada sebab masalah perang, masalah berapa semua sekali. Dalam medan perang orang lelaki kok yang mati, orang perempuan tak mati. Jadi lama-kelamaan timbul masalah si laki-laki lebih daripada si perempuan dari segi bilangan. Allah Ta'ala ataupun Islam tahu dah bagian ni awal-awal lagi, maka dia beri peluang pada laki-laki berkahwin lebih pada satu. 4 dia boleh. Jadi kepada si bini tua, ia tak boleh selis sikit marah semua pada tok lelaki bini dua sedangkan dia ada kemampuan. Ini orang panggil perempuan yang kepentingan diri dan tidak ada timbang rasa dengan orang lain. Anak muda congok-angok, anak gadis belana berderu nanti orang pinang tak pinang nanti cari tok lelaki tak ada tok lelaki. Belah mana? Takkanlah demo nak jaga demo seorang. Ya kawan ni congok-angok, duk tengok kawan pitih banyak berapa pola tak mari ambil buat aku kata buat bini, padahal aku pun apa kurangnya dari segi adab perangai apa kurang, dari segi pandaian apa kurang, dari segi solehah tak soleh apa kurang. Itu dia duduk. Jadi hidup kita ni kena begitulah maknanya. Dia orang lelaki pun bukan senang bini dua ni. Tidak ada orang puan susahnya orang lelaki pun teruk juga. Dari segi nafkah dia kena cari lipat ganda, dari segi pemikiran jaga anak bini muda, jaga anak bini tua ni bukan kecil benda je. Sebab itulah orang yang nak bini dua ni, kita baca dah hari tu, nak bini dua boleh, tapi kena adil. Hari tu dah. Dan kalau berat sebelah, akhirat kelak bangun kubur pun sengit. Jadi benda-benda gini pun kena perhati berlaku. Balik tok lelaki pun kena mikir panjang, balik orang puan hak bini tua pun kena mikir panjang, jangan gaduh marah. Sebab tu hamba duk sebut sangat. Benda ni masalah Islam. Makan pun cara Islam, minum pun cara Islam, setubuh cara Islam, nikah pun cara Islam, hatta bercerah pun cara Islam. Nak bercerah main-main tak boleh, kena cara Islam. Itu dia duduk. Wa fi sahihain An Jabir radhiyallahu anhu annahu qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Wa fi lafzin akhar kunna na'zil fa balagha dhalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Dalam Bukhari dan Muslim sebutnya kata dia daripada Jabir radhiyallahu anhu kata dia kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu kata dia, kami selalu duk azan. Kami puak-puak sahabat selalu duk azan. Azan maknanya apa tak adilah tabun luar. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi duk tengah hidup lagi, wal Quran yanzil, dan semasa Quran duk tengah turun lagi. Waktu kami duk azan ni kata Sina Jabir ni, Quran duk tengah turun. Artinya Quran ni passion dia turun bukan saja duk. Ada benda hak dia royak kalau sekiranya berlaku benda salah. Kalau Tuhan tahu di mana saja dalam masyarakat ketika tu ada buat benda salah, maka tak ada lama ayat mari lalu ayat. Ya Muhammad, orang ada buat benda salah, maka mu kena tegur. Jadi dengan keadaan Quran duk tengah turun siang malam pagi petang, dan kami nya puak-puak sahabat-sahabat Nabi pun duk azan siang malam pagi petang, Quran tak kata apa. Jibril tak ada waktu apa. Menunjukkan barang ni barang biasa, barang tak ada apa-apa. Ini satu poin hujah sahabat-sahabat Nabi meneruskan azan dia. Dan ada pada ayat lain sebut, pada hadis lain sebut, kunna na'zilu fa balagha dzalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'zil, kami selalu menggunakan azan. Maka cerita azan ni siapa ke telinga Nabi?
Jadi Nabi tahu sahabat-sahabat dia azal. Falam yanhana, tapi Nabi tak kata apa. Nabi tak layan apa-apa. Belah-belah benda ni Nabi tahu, Nabi tak layan. Itu menunjukkan barang ni barang boleh. Itu yang ayat ni. Kerana sebagian benda yang berlaku di zaman Rasulullah, kalau barang tak boleh, Tuhan tidak elok lama. Dia mesti turun selalu ayat menerangkan barang tak boleh. Sama ada dengan cara secara langsung ataupun secara sini-sini. Wa qad yab'athu 'ala al-'azli istibqa'u jamalil mar'ati. Kamu habis kat tu. Tuan kita ni sebut kata dia, kadang-kadang punca yang menyebabkan azal ini nak mengekalkan kecantikan perempuan wasimnuha, dan bukan gemuk, simnu maknanya montek kau panggil perempuan tubuh gempar dia tu. Makna kadang-kadang kita ni azal selain daripada tujuan nak jaga anak supaya sihat molek melalui susu ibu, nak jaga tubuh retina kita. Kalau retina kita selalu mengandung kat pucat, kuruh, jadi tidak ada istimtah, tidak ada keseronokan hidup. Kita nak tengok retina kita comel, mani, berseri. Lepas tu kalau main duk mengandung semua kat darah tak cukup, gapo tak cukup, maka tak adalah seri dia tu. Bila tak ada seri dia, kita pun tak berseri samalah lagi dia kan. Maka kita nak tengok retina kita comel, semua muntuk, semua gempal, semua sedap, jamu semua. Kadang-kadang kita melakukan azab. Itu dia, itu duduk. Itu mana kata dia waqad yab'athu 'ala al-'azli istibqa'u jamalil mar'ah. Dan kadang-kadang pun membangkitkan, makna mencetuskan azal ini kerana nak mengekalkan kecantikan isteri, wasimnuha, dan simnu makna gempal tubuh dia tu berkokoh molek, lidawamit tamattu', dengan tujuan nak suruh dapat tamattu' tu berterusan. Sebab nak meneruskan tamattu'. Tamattu' maknanya apa dia? Tamattu' makna sedap-sedap. Supaya kita pergi ke Mekah orang panggil haji tamattu' tak? Kita ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Tamattu' tu tamattu' ni lah. Tamattu' tu maknanya kita pergi buat umrah sekali. Kita pergi niat umrah, kita buat umrah, lepas tu kita pakai kain jahit pula. Waktu kita buat umrah mula-mula sapa tu kita makan cara ihram. Maka cara ihram gapo sudah ihram begitu begini, nak menyapa ke tangan haji 9 bulan Zulhijjah, 10 bulan Zulhijjah tu kita pakai tengah-tengah tu kita pakai kain jahit lah. Kita berlaku apa semua sekali. Itu orang panggil haji lagu ni haji tamattu'. Itu apa? Faham tak? Jadi sebagaimana kita duduk haji tamattu' tu kita boleh buat supaya orang yang tidak haji sikit abuk, nampak pakai baju jahit, pakai sarung jahit, kita duduk ngotino kita gapo tino. Begitulah keadaan kita kadang-kadang nak ke tamattu' kita hidup bahagia kata orang isteri kita, kadang-kadang kita juga buat azal. Ini tujuannya nak suruh tengok dia ni tidak mengandung, tubuh dia gempar molek, sihat molek apa semua sekali. Khaufan min khatarit talqi, kerana bimbang takut bahaya talq. Talq ini orang panggil cemas mengandung. Bila perempuan mengandung nak loyo lah, motoh lah, pening lah, tak si makan, tak si minum, yang menyebabkan tubuh dia jadi pucat, letih. Kita bimbang takut retina kita pucat, letih, maka kita pun tabun luar. Ada juga kata Imam Ghazali ni, pucat yang jadi azam ni kerana tu. Awil khawfi min kasratil haraj bisababi kasratil aulad, ataupun bimbang kerana takut susah. Kita tabur luar ni selain pada pucanya nak jaga standard perempuan kita, dan nak jaga juga bimbang takut jadi serabut, banyak anak. Bila anak banyak, rumahnya sepi, maka kita ni kata kita azal lah. Azal ni tujuannya orang panggil nak pejaran. Dalam istilah Melayu, bidang Melayu dia panggil nak pejaran. Makan gani mek, akan kayu gani jaran sikit beranak, mu nak anak ramai, susah tu guna. Itu jadi masalah pejaran yang diamal oleh bidang Melayu, oleh bawang-bawang Melayu ni memanglah barang boleh. Wal ihtirazi min al hajati ila ta'bi fil kasbi, dan nak jaga daripada teruk sangat buat kerja. Kita nak buat kerja teruk doa anak ramai, nak buat kerja teruk doa tak tahan, tubuh kita tak tahan sakit sana sakit sini, maka kita boleh pejaran anak kita. Wa dukhuli madakhil su, dia bimbang takut kita ni terbuat benda-benda tak molek. Dengan sebab anak ramai tapi tak ada, nak curi lah, nak menipu, nak berapa. Bimbang takut kita ni bercuri, menipu apa semua sekali, kita pun tabur luar. Itu kata dia. Fa inna qillatal haraj mu'inun 'ala din. Kerana kurangnya haraj ini boleh menolong kita dalam rezeki agama. Kurangnya susah ini boleh menolong kita beragama molek. Mana kalau kita ni anak ramai, boleh jadi kita tak terdaya nak sembahyang jemaah.
Kenapa bangun pagi celak motor perak pergi padai mana berapa mana nak balik semai Jumaat? Tak ada. Kenapa? Anak ramai ustaz. Hok ni minta piti, hok ni minta seluar, hok ni minta bertunggu ni. Maka jadi sebab itulah tak boleh mari Jumaat, tak boleh berapa. Jadi kalau kita ni tabur luar atas dasar bimbang takut kita tak ada nak turut cari piti, ketika tu pun boleh juga kata dia. Jadi timbul masalahnya kerana dia hok anak ada dah. Hok anak ada dah dalam perut, kita pergi jatuh. Ni timbul masalah. Hok ni kadang-kadang siapa kau pikat haram. Bila sudah barang ni sifat dia panggil, maka kita pergi jatuh juga, arti kita bunuh nyawa. Memang tak boleh. Tapi kalau sekadar berjalan anak belum daripada